Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 1 iaitu Belia Harapan Negara ingin membentangkan tentang kesan ketagihan terhadap media sosial. Apakah itu media sosial? Media sosial merupakan satu rangkaian komunikasi di atas talian online yang dapat menghubungkan para pengguna dari serata dunia. Menurut Kamus Dewan Bahasa, media adalah alat perantaraan, perhubungan dan komunikasi, manakala sosial adalah perihal kemasyarakatan dan pergaulan. Ketagihan media sosial ini dapat terjadi apabila seseorang itu tidak mampu mengawal dirinya dari melihat akuan media sosialnya. Keinginan untuk memegang telefon dan menyemak media sosial setiap masa juga menandakan bahawa seseorang itu sudah ketagih terhadap media sosial. Kesan ketagihan media sosial ini mampu mencederakan diri sendiri, mampu melengah-lengahkan dalam mengerjakan solat, impak negatif kepada perhubungan kekeluargaan, hilang rasa hormat terhadap ibu bapa, kurang mahir berkomunikasi dan bersosial antara rakan sebaya, melahirkan perasaan ingin membuli, menyebabkan berita palsu dalam kalangan masyarakat. Ketagihan dalam media sosial menyebabkan sesuatu ingin mencontohi perbuatan orang lain yang agak berbahaya untuk menunjukkan kehebatan mereka. Perbuatan yang bahaya ini bukan sahaja akan memudaratkan fizikal kita tetapi juga mental. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kesalahan individu apabila terlalu ketagih terhadap penggunaan media sosial. Ketagihan terhadap media sosial mampu membina sikap suka bertangguh dalam individu. Kesihatan badan bukan bersifat kekal, boleh menjadi penambah kepada masalah sekiranya kita mendapat sakit dan kerja masih tidak dapat diselesaikan. Agama Islam turut melarang umatnya melewatkan perkara yang baik, terutamanya dalam menunaikan solat. Apabila terlalu leka melayan media sosial menyebabkan individu tersebut melewatkan perkara yang wajib. Menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk menegur akan sikap suka bertangguh ini. Namun kalau sudah ditegur malah dinaikkan suara. Adab anak terhadap ibu bapa diabaikan hanya kerana terlalu seronok melayan media sosial. Ada anak kamu pun buat kerja sosial. Atul, kita tolong mak ya buat kerja rumah, sapu sampah. Kamu ni. Atul, mak panggil ni Atul. Mak, siapa ada TikTok? Oh, tengah seronok, tengah TikTok ni. Mak buat kerja rumah sikit. Sagilah orang buat. Set lagi ni. Penting ni mak. Kamu ni suka tangguh-tangguh mak cakap. Sikit lagi buat ni, nanti boleh tengok balik kan? Sikit lagi mak, sikit lagi. Saya Atul buat. Bagi Atul tengok ni. Tun. Oh Tun. Bangkit dah subuh Tun. Bangkit Tun, dah subuh. Tun, astaghfirullahalazim. Tun, kamu tak tidur lagi ke Tun? Dia main phone. Bangkit subuh. Lagi lah mak. Bangkit sekarang. Kamu ni bangkitlah Tun. Mak, Bangkit aku ni main rapas-rapas. Subuh dulu. Kamu ni suka tangguh-tangguh. Bising lah. Tun, kamu ni subuh.
Bangun, Tun. فويل للمصلين. Maka celakalah orang yang sholat, الذين هم عن صلاتهم ساهون. yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Anak-anak yang ketagih dalam media sosial akan sentiasa memegangkan phone mereka walaupun di atas meja makan. Hal ini menyebabkan anak-anak akan tidak beradab terhadap ahli keluarga mereka jika mereka ingin cuba menghalang anak-anak untuk memainkan phone mereka. Halo Meo. Halo. Amoy, you datang sini, jangan duk main phone saja. Datang makan. Moy, you ada masalah ke? Mela share dengan Mak. Diamlah, kamu bising ah. Macam tu kah you cakap sama you punya mak? Yalah, kalau tak macam mana? You ni. Oi, bodoh, bagi saya balik rampas saya. Apa kamu ni? Ketagihan anak-anak terhadap media sosial kini sangat membimbangkan, terutamanya sehingga mereka tergamak untuk meninggikan suara kepada ibu bapa. Perkara ini juga berlaku kerana ibu bapa bertindak untuk menegur anak-anak ketika mereka sedang seronok melayari media sosial. Bagi mereka, media sosial itu merupakan keutamaan mereka berbanding ibu bapa. Beat nuts, Mr. Mac. You know how we do. Se acabó. Free drinks in the house. Penatnya nak buat apa? Alah, assignment, homework semua tak terpilih. Baik aku tengok video aku buat dengan Jinghe tadi. Mesti ramai view. Aku dah cakap ramai view. Seronok ramai view macam ni. Aduh, malam ni buat lagi lah. Nak kena bagi aku famous ni. I just want a little bit of Kamu apa ni? Daripada tadi lewat tau. Mak, orang sekarang ni kena praktis banyak-banyak. Sebab kalau tak perfect, habislah orang punya reputasi kat TikTok. Tapi kerja kamu tak buat lagi ke nak? Aduh, persetankanlah kerja tu, Ibu. Tolonglah. Berapa kali setiap hari nak ulang benda sama. Biarlah orang tengok TikTok ni. Ketagihan terhadap media sosial juga turut memberi kesan kepada cara bersosial seseorang. Mereka yang terpengaruh dengan media sosial biasanya akan lebih suka menyendiri dan melakukan hal sendiri. Seperti yang dapat dilihat sekarang, remaja yang dulunya ceria dan aktif juga mengalami perubahan sikap akibat dari kesan ketagihan media sosial. Rentetan dari pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat pandemik COVID-19 juga, jumlah pelayar media sosial melalui rangkaian internet dilihat semakin meningkat dan majoriti daripada mereka adalah dalam kalangan remaja. Di samping itu juga, ketagihan yang melampau kepada penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak dan remaja mengundang kepada personaliti murung dan kesan yang lebih teruk lagi kerana sesetengahnya pula mengalami masalah tekanan jiwa yang teruk serta penurunan fungsional aktiviti harian kerana banyak menghabiskan masa bersosial melalui laman sosial. Dari segi fizikalnya juga, dapat dilihat bahawa mereka semakin hilang kemahiran bersosial serta tiada sikap hormat menghormati terhadap satu sama lain. Bulatan titik. Salah. Merah. Belok. Belo cerita tali dan
Kilatan besar. Tarik kiri, tarik kanan, lurus ke bawah. Cik tak apa buat. Kau kena pergi TBS. Lepas tu kena batu kat kaunter pembelian tiket online. Batu kat situ tapi kau pergi awal cepat sikit lah. Siapa tutup wifi ni? Video seterusnya akan menunjukkan kes buli di sekolah. Betapa bahayanya jika seseorang itu ketagih dengan media sosial kerana melalui media sosial, kes pembulian di sekolah semakin menjadi-jadi. Hal ini disebabkan oleh mereka mudah terpengaruh dengan kandungan-kandungan atau aksi-aksi ganas di dalam media sosial tersebut. Mereka menganggap bahawa aksi-aksi tersebut sangatlah hebat serta membuatkan mereka mempunyai rasa ingin cuba di dunia realiti. Apabila perkara ini tercetus, mangsa mereka tidak lain dan tidak bukan adalah rakan-rakan mereka yang lemah. Situasi ini memberi kesempatan kepada mereka untuk mencubanya pada rakan yang lemah. Ibu bapa sewajarnya memantau aktiviti harian anak-anak agar tidak terlalu ketagih dengan media sosial. Akibat kelalaian masyarakat itu sendiri, ia dapat memusnahkan reputasi belia muda generasi kini. Tak nak buat lagi. Dia semua saya. Aku tahu. Ada. Apa tak adanya? Tadi aku baru nampak. Kita nak gelap sangat Kita nak gelap. Masih jauh. Tolonglah jangan. Tak ada aku senyap. Sekarang apa? Ya Allah. Kali duit. Ada. Kaya. Mek. Tolong. Dah. Tahu lah kau. Beban ke musik lah. Kenapa aku spy kan? Bisa opak tak? Bisa apa tu? Nak tengok benda ni kan? Saya setiap lah. Weh, best tu. Weh, aku best itu tu, dah lama gila tu. Weh, macam best weh. Jom weh, aku lama tak beli orang weh. Aku dah jumpa dah mangsa tu. Mana? Ish. Apa? Membuat tu? Okey, dia mesti masak kan? Macam busuk tu. Jom. Ni sampah ni. Macam rancak. Bagi dia. Jom. Sini apa kau? Sampah ni. Kau bawa tu sini apa? Tak. Buat ni. Saya mana? Ni tu apa? Ni sosok je. Ni apa ni? Mula lagi beli. Siap. Arisa Kisnina, kamu dua ni tahu tak apa yang kamu buat tu salah? Bully itu salah tau. Minta maaf sekarang. Jangan tu, cepatlah. Seterusnya, ketagihan remaja terhadap media sosial juga memberi kesan negatif kepada negara kita, terutamanya penyebaran berita palsu. Media sosial memainkan peranan dalam penyebaran maklumat yang tidak dapat ditentukan kesahihannya. Media sosial telah menyebabkan rakyat menerima banyak berita palsu dan telah menimbulkan pelbagai kesan negatif dalam kalangan rakyat. Antaranya, rakyat hilang keyakinan terhadap pemimpin negara dan menimbulkan pelbagai isu negatif dan sensitif sehingga menjejaskan keadaan harmoni di negara kita. Kini, trend baharu wujud di mana pelbagai pihak menggunakan media sosial untuk menyebarkan maklumat palsu melalui aplikasi-aplikasi media sosial seperti Facebook,
Twitter dan WhatsApp. Trend ini semakin meningkat dengan ketagihan generasi muda dalam penggunaan media sosial secara kurang bijak. Tindakan negatif ini sebenarnya boleh memberi kesan negatif kepada masyarakat, ekonomi dan keselamatan negara. Dan ternyata, media sosial ini dilihat sebagai medan fitnah oleh sesetengah pihak. Mengikut Seksyen 233-1 Akta Komunikasi dan Multimedia tahun 1998, orang yang menggunakan internet atau telefon untuk menyebarkan berita palsu boleh dikenakan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, mereka boleh didenda ringgit Malaysia 50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. Dari sini boleh kita jelas tahu bahawa penyebaran berita palsu melalui media sosial merupakan satu hal yang serius dan ia mendatangkan banyak kesan buruk kepada negara kita. Cing He, tengok apa tu? Oh, tengok bini. Ada tu orang kanak-kanak mati selepas ambil vaksin COVID-19 lah. Bahaya untuk kanak-kanak ambil vaksin. Betul ke? Ya, saya nak share news ni kepada orang lain lah. Okey lah, kalau macam tu awak send lah kat saya sekali. Saya nak send kat keluarga saya. Oh, boleh. Cing He, nak buat apa tu? Tengok news lagi ke? Betul. Tahu tak, Perdana Menteri kita lagi cakap nama letak jawatan lah. Biar betul. Ya. Politik negara kita ni memang keluar lah. Biar saya share kepada kawan-kawan saya. Boleh. Tengok apa pendapat mereka. Kesimpulannya, ketagihan terhadap media sosial ini mampu memberikan kesan yang buruk terhadap corak kehidupan masyarakat di Malaysia. Hal sebegini haruslah dipandang serius dan dibendung oleh pihak-pihak yang sewajarnya. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Ini adalah peribahasa yang sesuai untuk kita bertindak segera membendung masalah ini agar kesejahteraan masyarakat terjaga. Oleh itu, sekian daripada kami dari kumpulan Belia Harapan Negara. Perbincangan bersama ahli kumpulan pertama memberi cadangan dan harapan berkaitan tajuk. Rakan-rakan, saya rasa kita sebagai remaja generasi ini seharusnya menggunakan media sosial dengan lebih bijak supaya kami dapat mengatasi masalah ketagihan dalam penggunaan media sosial ini. So, setiap kali sebelum kita menggunakan telefon pintar, seharusnya kita menetapkan maklumat yang jelas dulu. Saya itu, sewaktu kita di meja makan, sebaiknya kita mematikan telefon bit-bit. So, dengan ini, kami dapat fokus perhatian terhadap makanan dan juga masa komunikasi dengan ahli keluarga, kan? Betul sebenarnya. Saya setuju dengan pendapat kamu sebab pada pendapat saya pula, ibu bapa ni dia juga memainkan peranan yang penting dalam memberikan pendedahan awal terhadap anak-anak mereka. Contohnya macam cara-cara yang sebenarnya menggunakan media sosial dengan cara yang betul. Okey, selain daripada itu, mak bapak juga memainkan peranan yang penting dalam memberikan didikan agama yang sempurna. Ya betul, saya setuju dengan kamu. Kita juga boleh menyampaikan penggunaan telefon bimbit dengan aktiviti yang lebih sehat seperti membaca novel ataupun bersenam jika kita berasa bosan. Saya setuju dengan kamu semua. Sebab saya dibaca dalam berita harian, Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengingatkan supaya orang ramai mengamalkan konsep kawalan kendiri bagi mengelak penyalahgunaan media sosial. Sekaligus kita dapat mengatasi penyebaran berita palsu di negara ini. Hal ini kerana kawalan kendiri ini melibatkan kesedaran individu itu sendiri dan ia sangat penting dalam menghadapi era kecanggihan teknologi. Betul tu? Yang ada ini cadangan kepada kalian semua. Saya berharap agar setiap individu dapat mengambil tindakan yang bijak dengan mengawal diri daripada terjebak dalam masalah ini. Saya juga yakin dengan usaha yang dilakukan ini, saya rasa kita dapat melahirkan masyarakat yang lebih saling menghormati antara satu sama lain, dan dengan cara ini secara tidak langsung kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni dan sejahtera dalam kalangan masyarakat. Betul tu, malah kita semua berharap agar negara tidak akan huru-hara disebabkan dengan kata-kata yang dibuat naik ke media sosial tanpa rujukan yang sah. Kita pula harus juga menegakkan tradisi tak pasti jangan kongsi. Barulah dapat capai negara yang harmoni. Betul-betul.
beli anak aku kan? Apa ni? Ini bukan anak senang ke?